Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 10 tips menangani stres, sahabat-sahabat. Kalau kita sebut stres, macam kita dengar tu macam stres, macam benda-benda yang kita selalu sebut dekat mulut kita. Stres aku, stres lah benda ni, stres lah benda ni, kan. Kita selalu sebut perkataan stres. Sebenarnya kalau kita, apa orang cakap, sebenarnya kita kena cuba elakkan untuk sebut stres. Nura ada jumpa seorang sahabat ni, dia akan cuba untuk elakkan sebut perkara yang negatif. Bila dia stres, dia akan tukar perkataan stres tu kepada benda-benda yang positif. Aku boleh buat ni. Sebabnya kita yang kena decide diri kita macam mana, kan. Okey, hari ni Nurul nak share tentang 10 tips menangani stres. Mana tahu ada antara tips yang Nurul share ni sahabat-sahabat boleh ambil, sahabat-sahabat boleh praktikkan, kan. Bila berkait dengan stres ni, lagi-lagi musim sekarang ni, musim lockdown ni, kan. Musim lockdown ni kita tengok ramai sangat yang bukan stres, ramai sangat yang ada masalah kewangan, ada masalah family. Sebab 24 jam kita berada kat rumah, kan. Kadang-kadang kita pun serabut, kita pun stres. Okey. Guru, lagi-lagi sekarang ni PDPR, kan. Mak ayah stres nak bagikan jadual, guru stres nak ajar anak-anak murid macam mana. Jadi stres tu boleh kata kita semua hadapi. Jadi okey, jadi Nurul nak share lah 10 tips untuk menangani stres. Okey, yang pertama, Sebelum tu apa maksud stres ni? Stres atau nama lain dia tekanan merupakan tindak balas fizikal, emosi dan mental. Nabila Ilham kata ramai depres, banyak kes bunuh diri, agak merisaukan keadaan macam ni. Betul-betul. Dengan keadaan sekarang ni, depression tu orang kata benda yang dulu kita nak dengar depression tu susah. Tapi sekarang ni kalau tengok Facebook ke, tengok IG ke, benda tu dah biasa. Maksudnya kita terlalu ramai yang depres, kan. Ya Allah, sahabat-sahabat, insya-Allah kita cuba jadi orang yang kita cuba jadi, tak boleh nak selesaikan masalah dia orang, kita cuba jadi pendengar pun tak apa. Andai kata ada dalam kalangan kita yang andai kata ada dalam kalangan kita yang tahu ada sahabat-sahabat kita ada depression ke apa, kita cuba untuk bantu dia. Okey, sambung tadi. Stres ni adalah tindak balas fizikal, emosi dan mental yang dialami oleh seseorang apabila tuntutan tidak dapat dipenuhi. Okey, betul sangat. Secara automatiknya apabila kita tak mampu nak buat satu-satu benda tu, apabila kita tak mampu nak buat benda yang kita nak, kita akan jadi stresnya, serabutnya, kan. Okey, stres juga boleh dialami bila berdepan dengan rangsangan yang tidak menyenangkan, seperti bom busuk, bunyi yang kuat, kata-kata yang kesat. Kadang-kadang kita tak boleh, stres ni terjadi apabila kita tak boleh nak adapt dengan benda tu. Sesiapa sahaja boleh mengalami stres ni, sama ada kanak-kanak, remaja, dewasa, warga emas, tak lari. Setiap daripada kita ni tak kira umur, latar belakang ke apa, memang akan hadapi stres. Umumnya tahap stres ni dihadapi oleh setiap orang tu berbeza-beza mengikut tekanan yang dihadapi. Ada stres yang terlampau kuat, ada stres yang masih boleh dihandle. Jadi maksudnya stres ni ada banyak peringkat lah. Ada banyak peringkat yang bergantung kepada tekanan yang kita hadapi. Stres yang sedikit atau sederhana yang adalah baik. Stres yang biasa-biasa yang sikit sahaja boleh jadi faktor pendorong atau motivasi kepada individu untuk meningkatkan produktiviti. Okey, betul. Kalau kita stres, contoh kita buat bisnes, kita pun stres sebab kita tak capai untung yang kita nak. Tapi dengan stres tu buat kita lagi berusaha sungguh-sungguh. Dengan stres tu buat kita lagi nak capai hasil yang tinggi. Itu bagus. Itu bagus kalau stres yang masih boleh dihandle. Maksudnya kita stres dengan, contohnya lah, nak buat apa? Kita nak study. Tapi kita stres sebab kita study sikit baru. Jadi dengan stres tu buat kita study makin banyak. Okey, tu elok. Elok stres yang sikit yang menyebabkan kita meningkatkan produktiviti hidup kita. Walau bagaimanapun, stres yang berlebihan untuk jangka masa yang panjang tidak dapat ditangani akan menyebabkan kesan negatif dan memudaratkan kesihatan. Kalau stres yang orang kata sampai tak mampu nak kawal,
sampai tak mampu nak kawal, stres yang benda-benda yang negatif. Jadi itu kita kena dapat kerawatan. Kalau stres yang sampai terlampau stres tu, kita yang tak mampu nak kawal, kita tak boleh nak kawal. Kalau stres yang macam tu, kalau stres yang terlampau stres sampai tak mampu nak kawal tu, kita kena dapat kerawatan. Okey. Okey, jadi tadi apa orang kata tadi, mukadimah lah. Mukadimah. Okey, sekarang Nurul nak share 10 tips untuk menangani stres. Yang pertama adalah bernafas dengan dalam. Deep breath. Deep breath maksudnya bernafas dengan dalam. Kita lakukan pernafasan yang bila kita tengah stres tu, kita cuba, faham tak? Bernafas bernafas dengan dalam. Tarik nafas yang okey, lepas tu hembus. Tarik nafas yang betul-betul. Ana Syok kata, alamak terjatuh pula. Betul, terjatuh pula dah. Sebab Nurul terlanggar dia. Tersentuh jadi jatuh. Okey, tak apa. Okey, bernafas dengan dalam. Lakukan latihan pernafasan yang boleh meningkatkan pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Bila kita tarik dan hembus, waktu tu berlaku pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Kalau sahabat cuba buat kan, waktu tengah stres tu, cuba tarik nafas, hembus. Tarik nafas, hembus. InsyaAllah dia akan melegakan sikit. Lepas tu sambil tarik nafas tu, cakaplah dekat diri sendiri, relax, sabar. Relax Nurul, tenang. Cuba katakan pada diri sendiri, saya ni stres, relax lah, tak mengapa, tak apalah. Pujuk diri sendiri, tak apalah, okey lah tu. Bawalah bersabar. Pujuk diri sendiri. Kata-kata ni sedikit sebanyak dapat menenteramkan perasaan kita sendiri dan insya-Allah akan mengurangkan stres. Yang kedua adalah beribadat. Kita sebagai orang Islam ni tak lari daripada ibadat, tak lari daripada tugasnya sebagai hamba Allah kan. Yang beribadat dia. Kak Zidna kata, sekiranya kita mengalami tekanan ataupun stres, kita boleh melakukan ibadat seperti berzikir, sembahyang. Beribadat dapat memberikan sokongan emosi dan boleh melegakan perasaan seseorang. Yalah, kita sebagai orang Islam ni, kalau kita rasa macam serabut, stres, percayalah, ambil wuduk, solat, zikir ke. Kalau macam perempuan yang uzur, zikir. Cuba sahabat apply. Bila stres tu zikir kan. Rasa serabut, tak boleh nak selesaikan masalah tu, cool down je, zikir dulu. Okey, tenang dulu, tinggalkan benda yang kita serabut tu kan. Okey, yang ketiga adalah berurut. Mungkin boleh pergi spa ke, boleh pergi pergi berurut, pergi tenangkan diri. Apabila anda stres, pada kebiasaannya otot-otot di bahagian leher dan bahu akan menjadi tegang. Bila kita stres, bila kita letih sangat, banyak benda yang kita buat, otot kita akan jadi tegang dekat sini. Wah, baguslah Ana Syok. Thank you. Dia tolong listkan poin Nurul. Terima kasih. Okey, yang keempat adalah beriadah. Luangkan sedikit masa untuk melakukan aktiviti di luar rumah, sama ada bersama keluarga atau rakan-rakan. Yalah, sekarang kan musim lockdown ni kan. Musim lockdown ni kita kebanyakan berkurung je dalam rumah kan. Kadang-kadang kalau dalam sehari tu kita tak tengok cahaya matahari, kita tak tengok alam ciptaan Allah ni, pokok-pokok ke apa, kita akan rasa serabut, akan rasa serba tak tenang. Okey, keluar rumah je, main sekitar rumah tu, beriadah, jalan ke, main badminton ke, main apa-apa, buat riadah santai, bersenam ke. Dia kata kat sini, lakukanlah aktiviti yang anda sukai, seperti bersenam. Bersenam juga boleh membantu mengurangkan ketegangan otot dan stres. Dengan bersenam, ia akan meningkatkan pengeluaran hormon dan endorfin dan anda akan berasa tenang dan lega. Bila beriadah ni kita akan jadi tenang. Okey, seterusnya adalah berehat dan mendengar muzik. Betul-betul. Kadang-kadang muzik pun dapat juga
Muzik pun dapat tenangkan fikiran juga. Bila ke berapa tadi? Okey, baguslah Anasya. Yang keempat berehat. Okey, yang kelima berehat dan mendengar muzik. Okey, betul. Kadang-kadang kan muzik ni menenangkan perasaan, tapi jangan pilih muzik yang bertambah serabut kan. Kalau pilih muzik yang tenang, muzik yang mendamaikan, insya-Allah kita pun akan tenanglah. Okey, yang seterusnya adalah berfikiran positif. Salah satu punca stres ni sebab kita overthinking, sahabat-sahabat. Kita overthinking, kita fikir yang ni macam mana, kita terlalu fikirkan in the future. Kita fikirkan benda ni macam mana, benda tu macam mana. Sebenarnya kita di luar jangkaan kita kalau benda-benda yang benda masa hadapan tu kan. Jadi jangan overthinking dan sentiasa berfikir positif. Ditulis kat sini, stres juga berlaku disebabkan prasangka dan salah tafsir kita terhadap sesuatu situasi. Situasi tu tak berlaku lagi, tapi kita fikir dah apa jadi lepas ni, apa jadi lepas ni. Sebab itulah membuatkan kita makin stres. Okey, next adalah yang terakhir adalah melakukan kaedah fizikal seperti kita macam biasalah, kita tenangkan fikiran, cek jantung kita, hilangkan perasaan marah, rasa gelisah, sakit kepala. Maksudnya benda-benda yang kita stres tadi, bila kita stres, dia akan efekkan kita akan sakit kepala, denyutan jantung kita akan jadi laju, kita rasa gelisah, kita rasa gementar. Jadi sebabnya kita jadi macam tu sebabnya tindak balas hormon adrenalin terhadap tubuh kita. Maksudnya tubuh kita ni bila kita stres, dia ada tindak balas. Jantung kita akan jadi laju, kepala kita akan jadi pening. Sebab itulah kita kena cuba untuk tangani stres. Kita akan cuba untuk, biasalah dalam kehidupan ni, apa orang kata, dalam kehidupan ni banyak sangat benda-benda yang kita kena hadapi. Kadang-kadang menyebabkan kita berfikir di luar jangkaan. Kita akan bertindak di luar jangkaan kita. Okey, setakat tu dulu Nurul share untuk tips menangani stres. Sebabnya takut dia jatuh lagi. Jadi Nurul cepatkan sikit. Okey, yang keduanya Nurul nak bagi tahu yang sahabat Inur, sahabat-sahabat yang join live ni, boleh bagi tahu dekat rakan-rakan ke, sahabat-sahabat sendiri ke, untuk join jadi dropship Inur. Sahabat Inur sekarang membuka peluang, menawarkan kepada sahabat-sahabat untuk jadi dropship kami secara percuma sahaja. Kami nak bantu sahabat-sahabat dekat luar sana untuk jana income. Biasalah kan, kalau Nurul tengok dalam Facebook ramai sangat yang cakap tak cukup, tak ada duit nak makan, nak perlukan bantuan, perlukan cari side income. Okey, jom PM kami, mesej kami, DM kami. Kami akan cuba untuk bantu sahabat-sahabat semua. Biasalah kalau orang kata duit ni, apa nak cakap kan? Duit takkan jatuh daripada langit. Kita dulu yang kena berusaha, kita yang kena make a move, kita yang kena ambil tindakan. Macam mana aku nak ubah hidup aku ni? Macam mana aku nak banyakkan duit aku? Macam mana aku nak banyakkan saving aku? Jadi jom join jadi dropship sahabat Inur. Kami akan bantu sahabat-sahabat untuk jana income. Kami akan bantu sahabat-sahabat untuk, apa yang orang cakap, untuk kan ada yang cakap, alah nak jadi dropship ni tak ada basic business, tak tahu pasal bisnes. Tak apa, kami akan ajak A sampai Z. Kami akan terangkan dekat sahabat-sahabat sebab kami nak sangat bantu sahabat-sahabat jana income. Okey, boleh mana-mana sahabat yang berminat. Andai katalah sahabat yang tengok live ni tak berminat, boleh sampaikan dalam grup family ke, boleh sampai dalam tak kisahlah mana-mana yang sahabat-sahabat tahu dia tengah mencari, dia tengah, apa orang cakap, dia dibuang pekerjaan ke, dia tak cukup duit ke, dia nak jana income. Okey, bagi tahu dia, DM sahabat Inur. Kalau tak ada nombor kontak staff kami, kalau tak ada nombor kami kat sini, DM, buka IG, buka Facebook, mesej dekat situ. Saya nak jana income bersama sahabat Inur. Tolong saya. InsyaAllah kami akan bantu sahabat-sahabat. Okey, mungkinlah sampai situ sahaja live Nurul petang ni. Terima kasih. Ramai sangat yang sudi join. Terima kasih semua. Maaf salah silap. Maaflah. Banyak kali pula jatuh. Tak sangka pula dia nak jatuh. Okey, insyaAllah kita akan ada dah live petang ni, insyaAllah. Sahabat-sahabat boleh, apa orang kata, like page sahabat Inur, follow IG sahabat Inur, dan doakan kami semoga sukses selalu. Terima kasih banyak-banyak.
Nurul akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.